berkenaan dengan adab qada hajat ini ialah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, di mana daripada Jabir radhiyallahu anhu telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Idza tawawwaqa rajulani," apabila mana telah menunaikan ataupun menunaikan qada hajat ataupun beraklah dua orang laki-laki, falyatawara kullu wahidin minhuma, maka hendaklah menutup ataupun terlindung antara kedua daripadanya, an sahibihi, daripada sahabatnya, wala yatahaddatsa, dan jangan dia berdua tadi bercakap-cakap. Jadi maknanya bila dua orang menunaikan qada hajat, maka dia kena qada hajat di tempat yang berlindung antara keduanya. Dekat tak apa, tapi lindung. Contohnya dalam tandas. Dalam tandas, seorang sebelah ni tandas sebelah kiri, seorang lagi tandas sebelah kanan, dan dia terlindung. Maka itu di antara yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jangan tak terlindung. Macam tandas penjara, dia tak terlindung. Tandas penjara, dinding tandas penjara, cuma bila kita duduk bercakap, dia lindung setakat pinggang saja. Jadi maknanya cuma tak nampak tahi orang sebelah. Tapi dari segi nampak. Boleh bercakap, boleh bersembah, boleh musyawarah sambil berak. Jadi maknanya itu yang dilarang oleh syara. Mana Nabi kata falyatawara, maka hendaklah mereka ni terlindung ataupun menutup aurat antara kedua, ataupun berjauh-jauhan. An sahibi wala yatahaddatsa, dan jangan berkata-kata, jangan pula bercakap berdua tu. Walaupun terlindung dah, tandas tadi belah kiri seorang, belah kanan seorang, tandas tu pula tandas papan contohnya, dinding tengah tu papan, lalu dia duduk cakap pula berdua. Jadi tak syara larang daripada berkata-kata kedua. Siap dengan bertanya khabar lagi, siap dengan tanya, dah balik cuti baru ni di mana? Keluar sikit. Jadi maknanya syara larang. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, yang kutu ala zalik, marah ataupun yabghadu ala zalik, yaghdhabu ala zalik, Nabi marah di atas yang demikian itu. Jadi maknanya jangan kita berkata-kata ketika qada hajat. Mana senyap-senyap sudahlah, senyap je. Cuma bunyi terang dia lebih kurang. Sebab seorang tu berak cari, lepas ni berak besar. Jadi boleh jadi bunyilah sikit, bunyi itu tak apa, tapi jangan yatahaddatsa, jangan berkata-kata akan kedua. Jadi sebab itulah syarak ni diajar kita begitu. Dulu zaman dulu orang berak tepi pasir dekat dengan pantai laut, dekat pantai tepi laut, dia gali satu gali lubang sebelah ni, satu gali lubang, campur duduk berdepan. Dia cuma selimut dengan kain pelikat. Lepas tu bawah tu berak. Waktu berak, ni berak, sambil cakap. Jadi itu di antara tidak ada adab menurut Islam. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala yang kutu ala zalik, Allah Ta'ala marah akan yang demikian itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahibu ibadah, dia kata al-Islam dinul haya. Islam ni adalah agama malu. Sebab tu orang yang duduk dalam Islam ini, Islam ajar malu. Ajar malu. Malu tu tanda iman. Siapa yang tak ada malu, maka dia tidak ada iman. Jadi sebab tu Nabi ajar kita suruh malu. Malu tu tanda iman. Al-imanu al-haya'u. Iman tu ialah malu. Malu kepada Allah, malu kepada malaikat, malu kepada sesama mukmin. Kalau tak ada malu, tak ada iman. Tu orang yang duduk jalan kat bandar, yang perempuan pakai seluar ketat,
nampak sampai nampak lubang punggung pakai seluar, maka dia tidak ada iman. Sebab dia tidak ada malu. Malu tak ada. Pakai baju ketat, mengening baju, maka tidak ada malu. Itu maknanya dia tidak ada malu, tidak ada iman. Dia cuma ada kemaluan, dia tak ada malu. Itu maknanya tak ada iman lah. Wal maru'ah bal dinul haya al-istima'iyah. Bahkan kata dia, Islam adalah agama malu dan agama yang membela menjaga maruah. Islam ni agama maruah. Jadi kena jaga maruah kita. Bal dinul haya, bahkan dia adalah agama haya, agama malu al-istima'iyati, yang bersifat sosial. Jadi Islam ni agama yang istima'iyah, yang bersifat sosial. Kerana itu dia ajar kita malu. Suami malu dengan isteri, isteri malu sangat dengan suami, anak-anak malu dengan mak ayah, mak ayah pun ada rasa malu ke anak-anak, jiran malu ke jiran. Itu tak ada iman. Tak ada adanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya Islam, fahuwa yanha an kasfil awra wan nazari ilaiha wa ta'arrud li zalika bil istima'i halatil qada'il hajat. Baik, dia adalah agama, oleh kerana itu Islam melarang daripada mendedahkan aurat dan melihat kepada aurat. Jadi walaupun sama-sama laki-laki, tu berak sebelah ni, ni berak sebelah ni, dia tengok aurat orang tu. Walaupun dia laki-laki sama laki-laki, dia ada aurat, iaitu antara atas pusat sampai kepada bawah lututnya. Jadi tak boleh pakai seluar pendek depan laki-laki sama laki-laki, maka tak boleh lah. Syarak menyatakan itu adalah aurat antara laki-laki dengan laki-laki. Jadi tak boleh. Itu tempat aurat ni tempat yang maruah kita. Pakai seluar dalam saja depan laki-laki, sama-sama laki-laki, main sepak takraw pakai seluar dalam saja, maka tidak dinamakan laki-laki yang beriman. Jadi yang beriman dia ada rasa malu. Jadi dia kena tutuplah. Tutup dia punya aurat dia. Pakai seluar tak apa, tapi seluar labuh lah. Seluar labuh melebihi lutut. Melebihi lutut. Tak apa, dia pakai jenama apa pun tak apa. Tapi antara atas pusat sampai kepada bawah lutut. Itu laki-laki sama laki-laki. Laki-laki yang ajnabi dengan perempuan yang ajnabiyah, maka badannya juga adalah aurat. Jadi dia kena pakai baju depan lelaki perempuan yang ajnabi, yang sah kahwin dengan dia. Jadi kena pakai baju, kena tutup baju dia, badan dia, dan itu aurat. Wa karahiyatul kalam hala zalika. Dia kata wa ta'arud li zalika bil istima'i halati qada'il hajat. Demikian juga kata dia dilarang ketika mana dalam soal-soal sosial, termasuk yang dilarang mendedahkan aurat ialah ketika menunaikan qada hajat. Jadi tak boleh ketika qada hajat. Sebab tu kita kalau tempat tu tak ada tanda, kita nak qada hajat kena pergi jauh dengan orang. Pertama sekali takut orang tengok kita tengah qada hajat. Yang kedua, kalau boleh jangan orang ternampak najis kita tadi. Sebab tu dia tak boleh berak tepi jalan, bawah pokok, orang nampak. Sebab dia antaranya perkara yang menjijikkan, yang keluar daripada kita. Jadi jangan tunjuk kau orang. Korek cari hidung, tunjuk kau orang. Tak boleh. Korek makak, korek tunjuk. Tengok tak? Dia tunjuk pula dari hidung dia. Tak boleh. Korek tarik telinga pula, tunjuk korang lagi. Tak boleh. Benda yang jijik, yang datang daripada diri kita, maka tidak boleh ditunjuk kepada orang lain. Itu kerana menjijikkan. Apatah lagi tarik. Mana pergi lagikan kucing, malu orang tengok tarik dia. Lepas tu dia kamus. Tiba-tiba ada manusia tidak malu.
Jadi kalau itu Islam ajar ilmu sosial. Antara ilmu sosial ialah ilmu kemasyarakatan, jangan dedahkan aurah. Maknanya jangan dedah aurah. Aurah ni milik kita, orang lain tak boleh tengok. Dan demikian juga wa karahiyatul kalam, dan makruh berkata, melarang berkata hal zalika ketika mana menunaikan qada hajat. Kenapa? Tarfa'an binafsihi anit tashabbuh bil hayawanat. Kerana nak mengangkat martabat manusia daripada sama dengan hayawan. Jadi maknanya binatang tak pula dia berak. Seekor berak, hak lain 10 ekor duduk keliling dia. Tengok dia berak. Gajah tengok kambing kecil, depan kambing lain. Lepas tu hak lain pergi cium pula air kecil hak tu. Itu tak pula dia kambing. Kita bukan kambing. Jadi oleh kerana itu kita kena jaga maruah ataupun malu yang merupakan lambang iman kepada Allah Ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaghdabu lidzalik asaddul ghadab. Allah Ta'ala sesungguhnya sangat marah, bersangatan marah kepada orang yang melakukan demikian itu. Kata sahibu ibanah. Jadi mana nak tunjuk apa? Ini dia hadis yang dijelaskan. Pertama nak beritahu wujub sitrul aurah, wajib menutup aurah ketika kita qada hajat. Apatah lagi masa hailah. Tapi pada qada hajat, waktu selak punggung tu pun Islam kata apa? Nabi ajar duduk dulu baru selak kain. Kalau kita pakai tuala ke kain ke, kita pergi nak kencing tengah padang, jadi Nabi kata apa? Duduk dulu baru selak. Jangan selak dulu baru duduk. Tahu tak? Selak dulu baru duduk jadi apa? Selak dulu baru duduk. Maka orang lain sempat nampak dulu. Jadi nampak. Jadi kerana itu Islam menyuruh kita supaya menutup aurat. Jadi pertama sekali masuk bilik air, tanda awam ke tanda mana? Pertama sekali cek pintu boleh tutup atau tidak. Yang kedua, cek dulu ada air ke tak ada air dalam tanda tu. Lepas tu barulah kita qada hajat. Jadi jangan pakai di buah air tu. Tengah buah air baru perasan pintu tak boleh tutup. Jadi tak boleh. Jadi kerana itu kena tutup pintu dulu. Baik, karahatul kalam waqtul qada'il hajat. Dan adalah karahah, dilarang berkata-kata waktu qada hajat. Li'anna zalika sababu li sakhatillah. Kerana yang demikian itu menjadi sebab kemurkaan Allah. Jadi kita ni tak boleh buat benda yang Allah murka. Kalau buat benda yang Allah murka, durhaka lah dia panggil. Baca orang durhaka kepada raja. Bila dia buat benda yang raja tak suka, jadi tak suka, raja tak suka dia buat, maka murka raja. Tidak suka dia membuat perkara yang ibu bapa tidak suka, yang bertepatan dengan tak sukanya oleh syarak, maka dinamakan durhaka. Dinamakan durhaka juga. Jadi berbuat benda yang tak suka, durhaka lah. Durhaka ni bukan mesti hentak atas sepak kepala ayah baru nama durhaka. Bukan kena sepak kepala mak baru nama durhaka. Buat benda yang mengguris perasaan ibu dan bapa sudah termasuk dan tergolong dalam golongan ahli durhaka. Banyak anak yang durhaka. Itulah keadaan dia. Buat benda yang Allah benci. Walihazza tarkun nabi raddus salam ma'a kaunihi wajiban lima marra bihi rajulan fasallama alaihi wa huwa yaqul. Oleh kerana itu Nabi meninggalkan menjawab salam. Nabi tak jawab salam ketika Nabi qada hajat. Ketika mana lalu seorang laki-laki dia beri salam kat Nabi, masa itu Nabi tengah qada hajat buang air kecil. Nabi tengah duduk buang air kecil, lalu satu orang laki-laki dia kata assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi tak jawab. Sebab apa? Sebab masa tu qada hajat. Mana sedangkan jawab salam adalah wajib. Tapi oleh kerana waktu tu qada hajat,
dan Allah Ta'ala larang berkata-kata, maka berkata-kata dalam bentuk jawab salam pun tak boleh kita jawab. Jadi tak boleh jawab. Jadi sebab tu jangan duduk dalam tanah lah. Kau orang duduk dalam tanah, dia lama dah duduk dalam tanah, kita nak masuk tanah, ketuk pintu tak jadi, kita Assalamualaikum, dia pun jawab Waalaikumsalam. Jadi tak boleh. Kenapa? Kerana tengah qada hajat. Dia berkata Waalaikumsalam, tunggu sekejap, ada 5 minit lagi. Jadi tak boleh. Jawab salam tak boleh. Beri salam, kalau sengaja memberi salam pada ketika itu kita tahu orang tu sedang qada hajat, maka ulama berkata memberi salam juga adalah haram. Haram beri salam. Jadi jangan duduk lengah nak beri salam. Wa ta'lilu bi maqtillahi yadullu ala tasdid asy-syara' fi zalik. Jadi kata dia, sedangkan dikaitkan kemurkaan Allah menunjukkan atas bersanatan syarak melarang yang demikian itu. Jadi maknanya bila bercakap biasa pun tak boleh, apatah lagi nak jawab salam. Jadi maknanya ketika qada hajat tidak boleh kita berkata-kata. Kecuali mana boleh? Kecuali kita tengah duduk berak, nampak celah pintu tangga, ada budak kecil atau orang buta nak jatuh telaga, maka tu baru boleh berkata-kata. Itu boleh kata-kata lah. Mana beritahu, telaga depan, kata-kata. Jadi maknanya untuk perkara yang darurah, perkara darurah. Hadis yang seterusnya an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, riwayat daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffasu fil ina'i. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Muslim. Baik. Hadis yang seterusnya daripada Abi Qatadah. Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi telah berkata, la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul. Maka jangan seorang kamu memegang atau menyentuh akan kemaluannya, yakni zakarnya, biyaminihi ay bi aidi yamini, dengan tangan kanan, wa huwa yabulu, sedangkan dia ay hal qaulihi yabul, dan dia dalam keadaan membuang air kecil. Jadi maknanya satu orang yang buang air kecil jangan pegang kemaluan dia dengan tangan kanan. Jadi dia kena guna tangan kiri. Kalau tangan kiri dia ada, tapi kalau tangan kiri dia kuduk, tangan kiri kuduk, maka peganglah dengan tangan kanan. Ini nak cerita kalau ada tangan kiri. Mana nak cerita ada dalam qada hajat. Jadi dah ada tangan kiri, jangan pegang dengan tangan kanan. Jangan pegang. Jadi tangan kanan, tangan kanan untuk basuh jiwa nanti. Itu tangan kanan. Wala yatamassah min khala'i biyamini, dan jangan dia menyentuh, menyapu ataupun menyentuh minal khala, menyentuh daripada kotoran biyamini, dengan tangan kanan dia. Jadi mana pada masa dia qada hajat, lepas tu dia kalau dia nak basuh berak, maka jangan basuh dengan tangan kanan. Jadi jangan basuh dengan tangan kanan. Sebab tangan kanan ni tak nak makan nasi. Tangan nak gaul semua nanti dalam makan nasi. Tiba-tiba tadi dah basuh berak dah. Maka Islam melarang kita daripada tidak ada adab begitu. Betul, Islam dia kaya dengan adab, kaya dengan menjaga kebersihan. Bila sebab tu disuruh, bila kita pergi kedai, antaranya kalau kita ni buat roti canai telur, maka kenalah terlebih dahulu membasuh telur itu.
Ketika dalam kulit dia lagi tu, basuh. Basuh telur yang ada pada sarang telur tadi, letak dalam raga, barulah kemudian buat roti canai, masuk telur tadi. Kalau sekiranya tak masuk pakai sarang, maka dia masih dalam kena najis. Dia baru keluar daripada ladang ayam, terus masuk, mana dia basuh kat ladang ayam. Nak masuk dalam sarang, dia tak basuh, diisi terus dalam sarang. Kesan-kesan punggung ayam ada tahi ke, jatuh atas tahi ayam, maka lekat tahi-tahi tadi pada kulit ayam, kulit telur. Kemudian kita pun buat roti canai. Roti canai telur satu, kata pembuat roti canai pun, dia tepar roti canai dengan tangan dia punya. Lepas tu dia pun ambil telur, pegang telur tadi, telur ayam yang pada kulit tadi. Dah lekat dah pada tangan dia, kulit tahi ayam tadi. Dia pun buang telur, dia penyek pula roti canai tadi. Penyek pula. Pegang kesan, tangan dia pegang telur yang ada tahi ayam. Lepas tu dia pun hidang pada kita. Kita pun makan lazat dan tak terkata. Jadi kita makan, itu jadi bodoh macam tahi ayam kita. Mana orang mengajar tak faham, orang didik tak erti, baca Quran tak erti nak faham. Kenapa? Kerana otak tahi ayam kita. Jadi mana kena tengok dulu. Telur basuh ke tak? Tanya tokek yang buat, tengok telur dia dulu. Jangan tengok telur tukang buat roti yang lalu. Tengok telur ayam dia letak tepi tu, basuh ke tak basuh. Tengok. Itu Islam aja. Lepas tu kedua pula, kat orang kedai kopi, kedai roti canai ke biasa, kalau kita duduk semeja 4-5 orang, dia pun bawa datanglah roti canai dalam pinggan. Lepas tu kuah tadi dia letak atas roti canai itu. Piring kuah tu duduk atas roti canai itu. Tu satu lagi dia panggil biadab. Tak erti. Sebabnya piring kuah tu tadi duduk atas meja dah, terkena kotoran. Lepas tu dia ambil pula letak atas roti yang kita nak makan. Dia nak bawa banyak, dia kena bawa macam tu lah, lapis-lapis tu. Maka lapis itu tanda tidak ada adab. Islam tak nak buat. Jangan duduk lapis. Dah batang, punggung pinggan, dia dah duduk atas lantai dah. Dah duduk atas meja. Dia terdedah pada kotoran. Kita pergi lapis pula atas makanan, maka menjadi kotor. Maka syarak larang lagi. Jadi mana sebab tu kena tengok. Kena tengok. Setengah tu dia bawa cawan. Cawan 2 lapis dia bawa. Piring, cawan, lepas tu atas cawan tu letak piring pula, ada cawan lagi. Maka juga sebahagian daripada tidak berhati-hati dalam soal kebersihan. Jadi mana kena tengok. Itu dia. Ini kadang-kadang tukang masuk pinggan tu lah pula yang buat roti canai, masak nasi. Masak isi nasi dalam pinggan orang nak datang. Jadi semua tu tanda-tanda tidak ada adab. Sebab tu Islam ni dia suka tu comel dah tu yang buat sistem kebersihan. Ambil kuih pakai pengepit, ambil ayam goreng pakai pengepit, bukan ambil dengan tangan gitu. Jadi itu semua adalah peraturan-peraturan yang menepati kehendak syarak atau kehendak Islam. Jadi mana kita kena jaga gitulah. Di rumah ke di kedai itu sama je. Benda yang kebersihan. Begitu juga basuh baju. Bila bilas, jangan bilas pakaian dengan kita jirus di atas lantai yang kotor. Lantai bilik air itu kotor, hak tu lah kencing, hak tu lah mandi situ. Lepas tu ambil kain, ambil air jiruh. Jiruh di turun bawah, air tu kena lantai hak kotor jadi, mericik balik pada pakaian. Juga tanda tidak cermat dalam menjaga kebersihan. Jadi panggil tak cermat. Kita bukan setakat nak jaga bersih, kita nak jaga suci supaya tidak ada perkara yang membatalkan kesucian. Baik, jadi kata Nabi jangan basuh dengan tangan kanan, tahi tadi. Wala yatanaffusu fil ina, dan jangan bernapas dalam bekas. Ini kita minum cawan, kita pun minum, kita bernafas dalam tu. Nak nafas, letak dulu bekas. Nafas dulu, lepas tu minum lagi. Dia jangan sekali tu, tongok tu gitu. 2-3 kali nafas dalam tu. Kenapa? Kerana membawa kepada kotoran. Bawa pada kotoran. Kita minum tadi, tengah duduk bernafas. Jatuh tak hidup, 2 ketul dalam tu.
Lepas tu kita minum pula. Nanti dia panggil tak. Betul lah. Tamu. Yang kedua, bila kita hembus nafas, dia akan keluar karbon dioksida masuk dalam molekul air. Kita pula minum air, maka menyebabkan masalah kepada kita. Itu dia saraf. Dia ajar dia. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yarsudu ashabahu al-mu'minin wa yadulluhum ala ba'dil adab ad-din al-matin. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk sahabat-sahabatnya yang beriman dan mempamerkan pada mereka setengah daripada adab-adab agama yang suci dan murni. Jadi maknanya Nabi tunjuk pada sahabat adab-adab. Mana sahabat Nabi dulu asal semua orang Arab jahiliah. Dah datang pada alam jahiliah. Mana dia tahu sangat kebersihan? Tak ada. Zaman kebersihan tak ada. Maknanya makan daging, masak. Kadang-kadang tu celah orang daging, ada lagi darah-darah. Tak berapa masak, makan semacam. Sebab jahiliah. Tapi datang Islam, dia larang. Kecuali ada sedikit-sedikit darah di celah-celah urat daging atau darah di dalam tulang. Darah yang lain tak boleh, kecuali daripada hati dan limpa. Itu saja. Hak lain tak boleh. Bantu hamaah lagi, darah celah-celah serat urat daging. Ada sikit yang payah nak hilang. Itu tak apa. Ataupun darah dalam tulang yang dah beku, bukan hak cair, maka itu juga dimaafkan oleh syariat. Jadi maknanya Nabi datang tunjuk ajar. Cara mana nak qada hajat, ajar lagi. Cara nak berak, Islam ajar lagi. Dan tu nak tunjuk detailnya Islam. Nak tunjuk halusnya Islam dalam membimbing manusia. Apatah lagi benda yang besar-besar. Urusan rumah tangga, urusan nafkah, urusan apa lagi, pendidikan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, maka Islam sudah tentu menyusunnya. Sebab tu kita kena ikut Islam. Kalau tak ikut Islam, dia panggil ikut nafsu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa. Maka jangan kamu wahai Muhammad memberikan ketaatan. Jangan kamu taat, jangan kamu patuh pada siapa pun yang lupa kepada hukum Allah Ta'ala. Yang dia tu tak ikut hukum Allah. Dia nak suruh kita ikut dia, tapi dia tak ikut hukum Allah. Jangan taat, kata Allah kepada Nabi. Sebab bila dia tak ikut hukum Allah, dia ikut apa? Fattama'ah hawa, maka dia ikut hawa nafsu. Maknanya bila dia tak ikut hukum Allah, dia ikut hawa nafsu dia. Dah hawa nafsu dia jadi apa? Wa kana amruhu furqa, maka urusan dia akan melampaui batas Allah dan dimurkai oleh Allah Taala. Jadi maknanya jangan ikut. Sebab tu kita orang yang beriman, yang ada ilmu, jangan ikut orang yang tak berilmu dalam perkara yang berdosa kepada Allah Taala. Sebab tu Allah Taala kata apa? Kalau orang yang jahil paksa kita ikut dia, Nabi Allah kata apa? Wa a'rid 'anil jahili, berpaling daripada orang jahil. Jangan diikut error dia tadi. Jadi maknanya nak ajar kita supaya taat kepada Allah Ta'ala. Dah betul dengan syariat Allah, buat, ikut. Sampai dulu tidur ke boleh? Tidur? Tidur? Okey lah kita tidur dalam majlis hari ni. Kita kena jaga sambilan. Ngantuk lah. Baik. Jadi di antaranya ialah Nabi ajar supaya Nabi didik sahabat. Wa yadulluhum ala ba'dil adab-din, dan menunjukkan pada mereka sebahagian daripada adab-adab agama. Jadi agama ni adab. Siapa tak ada adab, dia dikira tidak berilmu. Ilmu ni kena ada adab. Sebab adab tu penting. Kena belajar adab. Bunyi macam remeh dia mata pelajaran adab. Tapi itulah mata pelajaran yang mempamerkan keindahan ilmu. Orang yang tak ada ilmu, orang yang tak ada adab, maka rosak ilmunya walaupun dia ada ilmu. Ada ilmu. Ilmu nahu dalam kepala, ilmu sarah hafal mulut, ayat Quran hafiz hafal, tapi tak ada adab. Lalu berdepan orang siap kentut sekali.
minta lalu sikit, sekali. Jadi ilmu banyak. Berdiri tepi jalan, kincin diri ke belakang pokok. Ulama besar, maka tidak ada nur ilmu. Nur ilmu ni apa? Ada telah cahaya ilmu. Cahaya kepada ilmu ialah adab. Sebab tu kena belajar adab. Kena belajar adab. Nampak remeh je subjek apa? Subjek adab. Tapi itu penting. Yang menyinarkan ilmu yang kita cari. Adab dengan orang, adab dengan ibu bapa, adab dengan orang yang lebih dewasa, dan sebagainya. Itu dipanggil ilmu adab, ilmu akhlak. Kata ada satu lagi, adabul Arabiyah, itu kesusastraan Arab. Maksud adab ni benda yang seni. Jadi kesusastraan seni, benda seni. Jadi sebab itu orang yang ada nilai-nilai kesenian adabnya, pemikiran dia halus. Orang yang ada adabnya, orang yang halus pemikirannya. Nahahu an masjid zakari bil yamin wa an istinja'i biha takriman laha an mubasaratil adwi allazi huwa majra najasah. Jadi melarang Nabi akan mereka itu sahabat. Nabi larang sahabat daripada mana? An masjid zakari, daripada menyentuh zakar. Mana? Jangan sentuh bil yamin, dengan tangan kanan. Jangan sentuh dengan tangan kanan. Kalau ada kurak sekalipun, jangan garu dengan tangan kanan. Mana tahu kalau ada kurak kan? Sebab jenis duduk ramai-ramai, kalau masak, mandi, bergiling. Orang tu pindah orang ni pindah orang tu, akhir sekali berkurak berlaku. Bila nak garu, jangan garu dengan tangan kanan. Garu dengan tangan kiri. Garu kurak kat tubuh. Tak banyak kurak. Ada lebih kurang 16 inci setengah. Jadi laranglah. Dia kurak mudah je. Ubat kurak tradisional. Tahu ubat kurak tradisional? Hak yang cat kaki 3 tu, cat kaki 3 lah. Yang hak tradisional. Yang paling berkesan, curah cuka nipah. Garu biar merah, lepas tu curah cuka nipah. Lepas tu tengok 5-4 tu tingkat. Jadi mana tu dia antara ubat kurak paling mudah. Jangan curah wudu. Curah wudu makin kurang. Baik, jadi masuk zakari bil yamin wa anil istinja. Nahahum anil istinja. Nabi larang mereka daripada istinja. Istinja ni kalimat umum bagi bersuci, sama ada dengan air ataupun dengan batu. Tapi bila kita guna istijmar, maka jamrah tu lah istijmar, maka dia ada istinja dengan air, istijmar dengan batu. Nanti dia ada itu. Tapi bila sebut kalimat bila sebut satu kalimah yang istinja, wakil dua-dua tadi. Wa anil istinja, dan Islam melarang daripada istinja biha dengan al-yamin, dengan tangan kanan. Kerana apa? Sebab apa? Takriman laha, kerana menghormati tangan kanan, memuliakan kanan. An mubasaratil adwi allazi huwa natural najasah, daripada bertemu kulit ataupun bersentuh dengan anggota yang berlakunya ataupun yang terdapat di situ akan najis. Jadi pada punggung kita ada najis kan? Jadi basuh dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan kena najis, tak boleh. Sebab nanti nak gaul nasi pula kan? Nanti kan basuh tak boleh cuci lagi. Sebab itulah kena bila basuh tangan kiri, basuh najis, hendaklah dengan bersih. Basuh bersih. Dah basuh dah, punggung kita dah bersih dah. Tangan tu pula kena bersih. Jangan punggung je bersungguh basuh 3 beledi habis. Basuh tangan sekali giru tu tengah bau lagi tangan. Lepas tu kan pegang tangan orang lain pula, orang lain pula bau tangan dia pula. Jadi maknanya Islam larang basuh cuci. Tak masih bau, guna sabun. Ambil sabun yang boleh menghilangkan bau. Misal contohnya apa ni, tu liquid yang kita guna untuk basuh tangan. Basuh tangan pada sinki
sebagainya kan, itu boleh menghilangkan bau. Jadi basuh betul-betul. Jangan dia tengok sesuatu dia tak boleh kuku pandang. Kalau kuku kiri kita tu pandang, basuh najis, jangan lekat dalam tu. Kita basuh sekali memanglah hak luar ni hilang, tapi hak ada dalam tu tadi basuh najis. Celah kuku lekat kulit lada, hak najis tadi. Jadi maknanya Islam larang. Jadi basuh kuku kena pendek, kena selalu bersih. Itu cara dia. Esok tengok siapa kuku pandang, kerat dengan jari-jari tu. Baik. Mana tadi? Ma'akamihi yaza ya apa ni? Apa? Ma'akamihi yazawalu biha ta'amahu wa sarabahu. Beserta dia dah guna tangan kanan tadi daripada bersentuh dengan jadi kerana memuliakan tangan kanan daripada menyentuh najis, sedangkan pula dia nak menyentuh atau mencapai makanan atau minuman. Itu syarat tangan. Mana tangan kanan ni dimuliakan kalau dia nanti nak menyentuh makanan dan minuman. Jadi mana dia tak boleh kita guna sembarangan. Wa nahahum 'anil tanaffusi fil ina'i annahu min fa'lid dawa. Di antaranya juga dilarang daripada bernafas dalam kad ketika kita minum air. Illah dia di sini dibawa oleh pengarang. Kenapa? Kerana min fa'lid dawa, kerana daripada perangai binatang. Jadi maknanya itu mana banyaklah larang kita daripada bernafas dalam air kita minum. Faktor apa? Faktor adab, maknanya kerana jangan kita menyerupai binatang. Sebab binatang tu kan makan, minum sambil nampak dalam air. Kalau dia ditinjau pula daripada faktor kesihatan, tak nak karbon dioksida yang kita hembus dalam air tadi bercampur dengan air. Kalau ditinjau pula daripada segi akhlak, kebersihan, tak nak kita tadi kok menampak dalam air dan lepas pula tarik hidung jatuh dalam air. Jadi maknanya tuan tu kan gelas tu kalau air pula nak guna. Fiqh hadis ni kata dia, ringkas dia, adabul khalaq wassam. Baik, daripada hadis yang kita baca ni, riwayat daripada Qatadah radhiyallahu anhu ialah menceritakan adab khalaq, menunaikan islat qada hajat, wasurbi, dan juga adab minum. Jadi maknanya al-muhafazatu 'ala an-nazafah. Yang niatnya hadis ni juga mengajar kita menjaga kebersihan. Yang ketiga, hadis ini pula ajar kita fadlul yamin wa takrimuha an massima fihi al-azay farubbama yatazakkaru inda tanawulihi ta'am ma basaratuhu bi yaminihi min al-adha fayanfaru tab'ahu. Jadi kata dia memuliakan tangan kanan dan sebagai kemuliaan daripada menyentuh perkara-perkara yang kotor. Maknanya hadis nak menunjukkan benda kanan jangan sentuh benda-benda yang kotor. Masru'iyatut tanaffusul kharijil ina, dan hadis ini juga mengajar kita syarat mengajar supaya kita bernafas di luar daripada bekas. Supaya kita bernafas luar daripada bekas, ala bisarbi salasan, ialah ketika minum dengan 3 kali. Kita minum nafas, minum nafas, rasa nak nafas. Begitulah sampai 2-3 kali. Dia annahu law sarabal ma' nafsan wahidah, kerana jika sekiranya dia minum air dengan sekenapas sahaja, apa ni? Dia adda zalika ila mardatihi bil kabadi kama jaa fil hadis al-kabadu min al-amti. Baik. Kalau sekiranya katalah larangan, dia kata mengikut satu pendapat ulama, kalau kita minum air senapas maka membawa kepada sakit hati. Hati kita jadi sakit. Penyakit hati tadi.
Maka sebagaimana yang sabit di dalam hadis, yaitu katanya al-kabadu, sesungguhnya penyakit hati tadi itu minal amri, ialah daripada amri. Amri ni mana? Asar syarbul ma' bi nafsin wahidatin, iaitu meminum air dengan satu nafas sahaja. Al Sulaiman radhiyallahu anhu qala qad